Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejak pelaksanaan program vaksinasi kebangsaan bagi COVID-19 bermula pada 3 April lalu, 14,876 orang telah menerima vaksin COVID-19. Dari jumlah tersebut, 14,526 orang menerima dos pertama vaksin COVID-19, manakala 350 orang menerima dos kedua. Menteri Kesihatan menerima dos kedua kemarin sekaligus melengkapkan suntikan vaksin COVID-19. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar menerima suntikan dos kedua vaksin di Hospital Raja Isteri, Pengiran Anak Hajah Soleha. Juga menerima suntikan dos kedua Setia Usaha Tetap Timbalan Setia Usaha Tetap, Ketua-Ketua Jabatan, Pegawai-Pegawai Kanan, Pegawai-Pegawai dan Kaki Tangan Kementerian Kesihatan serta pegawai terdiri daripada petugas barisan hadapan. Setakat ini, pemberian vaksin COVID-19 masih dilaksanakan bagi fasa pertama, iaitu petugas barisan hadapan, penuntut yang melanjutkan pengajian di luar negeri dan warga emas berumur 60 tahun ke atas. Meskipun pengambilan vaksin COVID-19 tidak mandatori, Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai bahawa rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam masih lagi terdedah kepada risiko penularan penyakit COVID-19. Mereka yang berhasrat untuk mengikuti program vaksinasi kebangsaan COVID-19 boleh membuat tempahan perjanjian melalui aplikasi BruHealth atau menghubungi talian nasihat kesihatan 148 semasa waktu pejabat. Orang ramai hendaklah memastikan akaun BruHealth telah disahkan dan mengemaskini maklumat peribadi dalam BruHIMS di klinik-klinik atau hospital-hospital kerajaan. 6 kes aktif masih menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbar mengenai situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan tiada kes baru jangkitan COVID-19 dicatatkan kemarin. Sementara itu, kes jangkitan di negara ini kekal 227 dengan 218 kes disahkan sembuh. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020. Manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 86 kes. 369 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori. 17,659 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 163 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 121,477 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Kementerian Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa terdapat mesej tular di media sosial iaitu melalui WhatsApp dan Facebook mengenai permohonan sumbangan derma bagi pembelian van jenazah untuk Hospital Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Tutong. Mesej berkenaan adalah tidak sahih dan Kementerian Kesihatan tidak pernah mengeluarkan sebarang permohonan terbuka bagi sumbangan derma tersebut dan tidak pernah memberikan kebenaran kepada pihak-pihak yang dinyatakan di dalam mesej berkenaan untuk memohon sumbangan derma bagi pihak Kementerian Kesihatan. Orang ramai dipohonkan untuk tidak menyebarkan lagi mesej tersebut. Kementerian Kesihatan ingin mengingatkan orang ramai bahawa adalah menjadi kesalahan bagi perbuatan menyebarkan maklumat tidak sahih, apatah lagi yang palsu dan direka oleh mereka yang semata-mata berniat untuk mengelirukan adalah menjadi kesalahan dan boleh dilaporkan di bawah perundangan Akta Ketenteraman Awam Penggal 148 Seksyen 34, iaitu sesiapa yang samada menggunakan lisan atau tulisan atau menggunakan sebarang cara menyebarkan laporan yang salah atau membuat kenyataan yang salah yang menyebabkan ketenteraman awam terganggu boleh dipenjara 3 tahun dan denda sebanyak RM3,000.
Lebih 50 ahli jawatan kuasa takhmir Masjid Suri Seri Begawan Raja Pengiran Anak Damit Kampung Manggis Madang berserta jemaah masjid dan penduduk Kampung Manggis dan Madang menyertai Majlis Khatam Al-Quran sempena bulan Ramadan. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Orang Kaya Suri Kerna, Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku penasihat takmir masjid tersebut. Majlis diteruskan dengan persembahan dikir, majlis berbuka puasa dan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan mengadakan Majlis Tadarus Al-Quran. Majlis diadakan di Surau Abadi Kampus Sultan Saiful Rijal, Jalan Muara. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan wakaf kepada surau tersebut. Majlis merupakan antara aktiviti-aktiviti keagamaan kementerian berkenaan sepanjang bulan Ramadan. 64 ketua keluarga dan 248 orang tanggungan yang terdiri daripada asnaf fakir dan miskin menerima agihan zakat wang tunai berjumlah RM42,240 dari peruntukan kumpulan wang zakat fitrah dan zakat harta. Majlis diadakan di Kampung Bolkiah. Penyampaiannya disempurnakan oleh Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Ugama selaku Naib yang dipertua Majlis Ugama Islam Brunei. Terdahulu, rombongan tadarus Kementerian Hal Ehwal Ugama yang diadakan di beberapa buah masjid-masjid seluruh negara berakhir kemarin dengan Majlis Khatam Al-Quran. Majlis dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah diikuti tadabbur Al-Quran. Beberapa langkah perlu dilaksanakan bagi mencapai pertumbuhan ekonomi yang resilient, inklusif dan mampan. Antaranya dengan memanfaatkan teknologi, menggunakan modal swasta untuk pembiayaan infrastruktur dan pembiayaan hijau dan meningkatkan modal insan. Perkara tersebut antara yang ditekankan semasa mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan dan Gubernur-Gubernur Bank Pusat ASEAN Plus 3 AFMGM Plus 3 ke-24 yang diadakan secara maya kemarin. Mesyuarat dihadiri wakil-wakil daripada negara-negara ahli ASEAN, Republik Rakyat China, Jepun dan Republik Korea. Mesyuarat dipengerusikan bersama oleh Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi Fiskal, Dayang Hajar Rokiah binti Haji Badar, Pengarah Urusan Autoriti Monetary Brunei Darussalam AMBD, Tuan Yang Terutama Nam Ki Hong, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Ekonomi dan Keuangan Republik Korea, dan Tuan Yang Terutama Joel Lee, Governor Bank of Korea. Mewakili negara Brunei Darussalam, Dayang Suraya binti Haji Jaiden, Setiausaha Tetap Prestasi dan Korporat Kementerian Keuangan dan Ekonomi, dan Dayang Haja Nur Rafidah binti Sulaiman, Timbalan Pengarah Urusan AMBD. Semasa mesyuarat mengenai kerjasama kewangan ASEAN Plus 3, Menteri-Menteri Kewangan dan Gubernur-Gubernur Bank Pusat antara lain mengalu-alukan kerjasama sedia ada termasuk melalui Chiang Mai Initiative Multilateralization CMIM, ASEAN Plus 3 Macroeconomic Research Office AMRO, ASEAN Bond Markets Initiative ABMI, and Arah Strategic Proses Kewangan ASEAN Plus 3. Kenyataan bersama bagi mesyuarat AFMGM Plus 3 ke-24 telah diluluskan oleh Menteri-Menteri Kewangan dan Gubernur-Gubernur Bank Pusat.
Kebajikan anak-anak yatim di negara ini terus diberi perhatian dengan pelbagai bantuan diberikan bagi meringankan bebanan mereka. Lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan ini dan sambutan Hari Raya Aidilfitri yang bakal menjelang. Petang kemarin, 12 anak yatim dari Bebatik Kilanas menerima sumbangan derma pada Majlis Penyampaian Derma Anak Yatim Jalan Bebatik Kilanas. Majlis berlangsung di Masjid Duli Raja Isteri, Pengiran Anak Damit, Mukim Kilanas. Penyampaian derma disempurnakan oleh Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Japar bin Haji Madain alias Maidin, Timbalan Mufti Kerajaan. Juga hadir Datuk Seri Paduka Dr. Haji Abdul Manaf bin Haji Metusen, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi selaku penasihat ahli jawatan kuasa takhmir masjid berkenaan. Acara diselajurkan dengan Majlis Khatam Al-Quran, anjuran jawatan kuasa takhmir masjid tersebut dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Kilanas. Majlis yang sama juga diadakan di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Kira-kira 200 orang anak yatim menerima sumbangan daripada pelbagai pihak yang terdiri daripada syarikat-syarikat swasta dan persendirian. Terdahulu, majlis dimulakan dengan bacaan tahlil dan doa arwah. Majlis diteruskan dengan penyampaian derma disempurnakan oleh Awang Salminan bin Haji Burut, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, selaku wakil peribadi yang berhormat Pihin Orangkai Seri Kerna Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri. Majlis diungkayakan oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara dengan kerjasama penderma-penderma daripada syarikat-syarikat swasta dan persendirian. Universiti Islam Sultan Sharif Ali Unisa melalui bahagian Hal Ehwal Pelajar kemarin mengadakan majlis sambutan Nuzul Al-Quran, penutupan tadarus dan penyampaian derma anak yatim serta bantuan warga Unisa. Majlis berlangsung di Surau Al-Syafi'i, Unisa. Acara dimulakan dengan bacaan surah Al-Fatihah yang dipimpin oleh Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor Unisa, dan diikuti dengan bacaan khatam Al-Quran. Majlis antara lain bertujuan bagi memperingati peristiwa Nuzul Al-Quran sebagai satu mukjizat agung yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dijadikan sebagai panduan hidup. Majlis diselajurkan dengan penyampaian derma kepada 31 orang anak yatim dan 13 orang penerima bantuan terdiri daripada warga Unisa. Majlis penyampaian derma kepada anak-anak yatim bagi daerah Temburong berlangsung di Kompleks Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong, selaku penasihat tabung anak-anak yatim daerah berkenaan. Juga hadir Ahli Majlis Mesyuarat Negara. 193 anak yatim menerima sumbangan derma daripada tabung anak-anak yatim daerah Temburong, tabung kebangsaan, orang persendirian dan syarikat-syarikat swasta. Alhamdulillah dan terima kasih juga di atas sumbangan yang diberikan kepada kami semua anak-anak yatim. Berterima kasih kepada orang ramai dalam memelihara kebajikan anak yatim di negara ini. Saya sangat gembira kerana dapat menerima sumbangan ini dan akan saya gunakan nanti untuk perbelanjaan dan membeli barangan sekolah. Starbucks Event Management dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri mengadakan Festival Raya Jom Raya 2021 selama 10 hari di Atrium Airport Mall, Brakas. Pelancarannya disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Pentadbiran, Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan.
Pelbagai jenis produk raya seperti kuih muih, perhiasan rumah dan pakaian kanak-kanak sehingga orang dewasa boleh didapati semasa festival tersebut. Tiga orang peserta diraikan dalam majlis khatam Al-Quran anjuran Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Majlis berlangsung di pusat tersebut di Kampung Bengkurong. Hadir Awang Haji Abdul Aziz bin Haji Yaakob, pemangku setia usaha Majlis Ugama Islam Brunei. Juga hadir Pengiran Datin Haji Nuraini binti Pengiran Dipa Negara Laila Diraja, Pengiran Haji Abdul Momen, pemegang amanah eksekutif Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan derma kepada 30 orang penuntut pusat tersebut yang terdiri daripada anak-anak yatim dan kurang berkemampuan. Sumbangan berupa wang tunai, makanan asasi dan keperluan sambutan Hari Raya disumbangkan oleh penaja-penaja Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajjah Mariam. Pada majlis itu, Samima Sendirian Berhad diwakili oleh pengarahnya Haji Hidayatullah bin Haji Tajuddin dan pengurus City Trading Sendirian Berhad, Sajahan Amirah masing-masing menyerahkan sumbangan sebanyak RM1,000 kepada Datuk Paduka Muhammad Alimin bin Haji Abdul Wahab, pemegang amanah kanan pusat berkenaan. Borang pencalonan bagi Anugerah Hari Belia Kebangsaan 2021 sempena sambutan Hari Belia Kebangsaan kali ke-16 kini boleh didapati melalui portal yang tertera. Dalam siaran media, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan juga memaklumkan tata cara memohon juga boleh diperolehi melalui laman sesawang Hari Belia Kebangsaan di www.hbk.gov.bn dengan menekan pada pautan atau link diberikan. Kategori anugerah pada tahun ini dibahagikan kepada 4. Iaitu projek cemerlang untuk belia diberikan kepada projek belia yang banyak memanfaatkan belia. Pemimpin muda belia diberikan kepada pemimpin muda belia yang cemerlang mengembleng orang-orang bawahan kepada kebaikan. Belia cemerlang diberikan kepada belia yang berjaya dalam bidang masing-masing. Belia berkhidmat diberikan kepada belia yang banyak menyumbang khidmat sukarela kepada negara atau orang lain. Setiap pencalonan hendaklah mengisikan borang pencalonan yang disediakan dengan lengkap dan menyertakan dokumen yang dikehendaki. Pencalonan dibukakan bermula 3 Mei 2021 sehingga 1 Jun 2021 pukul 4 petang. Sebarang pertanyaan, hubungi Urusetia Anugerah Hari Belia Kebangsaan 2021, Jabatan Belia dan Sukan di alamat dan talian yang tertera.